Kalau kita tak kena jawab, kita perbaiki. Tak dia tanya duduk mana, kerja apa, sekarang buat apa. Kita ceritalah, perlil, alhamdulillah, menyelia pelajar gini. Keluar, tak lulu. Kan aku pelik tu. Dia tanya kita duduk mana, dia kata tak lulu. Aku pening kepala. Kalau kita jawab tak betul, tak lulu, mana siapa? Ni, duduk mana? Perlil, tak lulu. Tak sakit kepala. Sedangkan saya dah ngajar di masjid surau tuan-tuan di sana 30 tahun lebih. Mazhab sebenarnya merujuk kepada ijtihad ulama dalam mengeluarkan hukum syarak daripada nas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas dalam isu-isu yang tidak didapati nas syarak yang jelas tentangnya. Ia kebiasaan melibatkan isu-isu cabaran baik yang berkaitan dengan akidah maupun fiqh. Seseorang yang bermazhab ialah seseorang yang tidak mendapat darjah ijtihad bertaklid atau beritizan dengan sesuatu mazhab iman muka fiqh atau mengikut satu mazhab kemudian berpindah pada mazhab lain. Itu pun kata rajak dalam satu kitab dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia bincang bab taklid ni, dia kata kita taklid pada satu mazhab tidak boleh taklid dalam semua perkara. Bukan semua perkara taklid pada dia. Kadang-kadang kita kena ikut mazhab lain juga, bukan mazhab tu saja. Sampai tahap tu dia bincang. Saya harap tuan-tuan boleh faham, jangan rasa tinggi pula. Ustaz malam ni dia cakap tinggi. Aku tak apa faham. Saya kata tak tinggi dah. Orang naik pokoknya tinggi lagi. Tuan-tuan sekalian, hukum bermazhab dengan mana-mana mazhab fiqh yang muktabar adalah harus sahaja dan tidak wajib jika orang yang bermazhab dengan mazhab tersebut adalah orang awam, kerana orang awam sebenarnya tidak bermazhab. Mazhab mereka adalah mazhab ulama yang mereka bertanya padanya. Ini kita tahu dah kan. Fenomena bertaklid pada sesuatu mazhab dilihat sebagai perkara biasa dalam kalangan umat Islam daripada dahulu hingga kini. Hatta di Arab Saudi pun tuan-tuan, ulama cuba tanya pelajar kita balik pada Madinah, balik pada Mekah kan. Ulama-ulama Arab Saudi dia orang belajar mazhab. Di universiti tu belajar mazhab. Mazhab apa? Mazhab Hanbali. Dia ada kitab Muqni'. Banyak kali belajar kitab mazhab Hanbali. Ada juga kitab mazhab Maliki, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ada. Dia orang belajar kitab mazhab. Sebab kita tak pernah pergi di sana, kita buat tuduhan bukan-bukan. Dia orang pun belajar juga kitab-kitab mazhab ni, cuma dia tidak terikat dengan mazhab. Itu kita kena faham. Dia perlis. Saya dimaklumkan oleh Datuk Mufti kita, antara kitab banyak dia ajar dia pilih mazhab Syafi'i. Ada juga kitab mazhab Hanbali. Tak ada masalah. Ini negeri yang terbuka. Saya pun tuan-tuan duduk di sini, bila saya mengajar, saya pun tak rasa risau. Saya tak rasa risau dia boleh ni. Yang saya risau bila saya balik negeri saya. Tu risau. Jadi balik tak mengajar terus. Dia boleh nak mengajar lah. Balik tu bakal balik tu bakal duduk saja. Tuan pergi surah, mayang balik rumah. Pergi surah, nak mengajar aku tak bagi tauliah. Tidak ada tauliah di negeri sendiri. Tiba-tiba negeri Perlis hujung sekali bagi tauliah. Negeri sendiri tak boleh tauliah. Pergi sesi, dia panggil sesi temuduga. Sesi temuduga tuan-tuan, saya pergi tu dia bukan tanya ilmu ni dah. Dia tanya ustaz duduk mana, bertugas di mana. Saya ceritalah, bertugas di Perlis, orang pinjam macam gini. Keluar. Tidak dapat dia beritahu dia. Jengkel sogo. Bukan dia tanya kita tak lulu. Kalau dia tak lulu, kita boleh perbaiki. Kalau kita tak kena jawab, kita perbaiki. Tak dia tanya duduk mana, kerja apa, sekarang buat apa. Kita ceritalah, perlil, alhamdulillah, menyelia pelajar gini. Keluar, tak lulu. Kan aku pelik tu. Dia tanya kita duduk mana, dia kata tak lulu. Aku pening kepala. Kalau kita jawab tak betul, tak lulu, mana siapa? Ni, duduk mana? Perlil, tak lulu. Tak sakit kepala. Sedangkan saya dah ngajar di masjid surau tuan-tuan di sana 30 tahun lebih. 30 tahun lebih dah mengajar masjid. Berbagai masjid saya mengajar di sana walaupun tak ada tauliah ni. Jadi orang suruh saya ambil tauliah, kita pergi. Bila pergi tu dia bukan tanya ilmu, dia tanya duduk mana je. Kita jawab duduk boleh. Jeng terus. Susah juga tapi tak apalah kan. Rezeki tu ada di mana-mana. Rezeki tu ada mana-mana. Tak boleh di negeri sendiri. Kadang-kadang negeri orang lebih terbuka. Gitulah kita katakan. Tuan-tuan macam sikit lagi 0.1 saat. 0.1 poin. Kalau ada 0.1 saat pun 0.1 saat. Okey. Kita tengok sikit lagi dia.
Jadi dia perkara biasa fenomena bertaklid ni. Antara bentuk ta'assub yang buruk ialah memaksa orang ramai berpegang dengan mazhab yang dipegang oleh pemerintah atau dengan menggunakan kekerasan daripada pemerintah. Misalnya rakyat bermazhab Syafi'i dikehendaki berpegang dengan mazhab Hanafi kerana mazhab tersebut menjadi mazhab rasmi kerajaan, atau orang yang bermazhab Hanafi dikehendaki berpegang dengan mazhab Syafi'i kerana mazhab tersebut menjadi mazhab rasmi pegangan kerajaan atau pemerintah. Ini tak boleh, tuan-tuan. Dan di Malaysia pun tak buat macam tu. Sebab kita Malaysia ni kebanyakan negeri ikut mazhab Selangor mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i Selangor kan. Tapi ada tak kerajaan negeri Selangor memaksa orang-orang India yang mazhab Hanafi ikut mazhab Syafi'i? Tak ada kan. Dia masjid cara dia. Cara kita di Malaysia tak ada paksa-paksa. Kita ada masjid Pakistan mazhab Hanafi, ada masjid India mazhab Hanafi. Kan? Dia ada mazhab. Tapi tak ada kita paksa-paksa. Walaupun hak kerajaan pegang tu mazhab Syafi'i, tak campur tangan dia. Alhamdulillah lah kita tak campur tangan. Jadi kalau kerajaan paksa ikut mazhab tak boleh. Kerajaan boleh mengambil satu mazhab menjadi mazhab resmi negara. Tapi rakyat tak boleh paksa. Sebab tu tuan-tuan, bila saya cakap dengan Datuk Mufti Datuk Mufti dia cakap terang, dia kata dia Perlis ni dalam acara rasmi. Pada acara rasmi mana-mana tu imam masjid kita tak kena baca kunut sebab kita ikut dalil kata tak kuat. Itu rasmi. Tapi kalau tu imam hok tak baca kunut masjid, tu imam tu di balik rumah dia baca kunut, kita tak boleh buat apa. Sebab itu peribadi dia dalam rumah dia. Acara rasmi, begitu juga kunut, tuan-tuan. Selagi mana berlaku peperangan di Palestin, Perlis kata kena baca kunut. Bukan sebulan. Selagi mana perang tu tak selesai, baca kunut. Tapi bila tuan-tuan semayang di rumah, tuan-tuan tak baca kunut, kita tak kata apa. Ini dia panggil acara rasmi. Kita ikut je lah. Dan saya dipahamkan acara rasmi tidak boleh diadakan tahlil di masjid bila berlaku kematian. Ada tak? Tapi individu ada di kampung-kampung dia. Ada kan di kampung-kampung yang di luar daripada pengetahuan kerajaan lah. Itu berkata kesedaran dia lah. Itu dia. Dan sikit lagi tuan-tuan, 0.1 saat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menganggap perbuatan sedemikian rupa sebagai sebahagian daripada kezaliman dan pencerobohan yang mengundang kemusnahan pada umat Islam. Paksa orang ikut mazhab ni. Bila paksa, tuan-tuan, dia kata satu bentuk kemusnahan. Cuma tuan-tuan, dalam bab akidah ni, kalau kita banding antara salah dengan khalaf, kita kena ingat dalam bab tu, tuan-tuan, salah tu memang ulama kata lebih baik. Dan kalau kita rujuk dalam kitab Syarah Jawharah Tauhid, dia dah ada kaedah dia tu. Wa kullu khairin fi ittiba'is salah wa kullu syarrin fi ittiba'il khalaf. Setiap kebaikan itu kena mengikut jejak langkah salah. Setiap keburukan itu berpunca daripada ikut jejak langkah khalaf. Itu disebut dalam kitab Jawharah Tauhid. Orang yang belajar Asy'ariyah Maturidiyah, dia belajar benda ni. Kalau tu memang tak boleh nak nafi dah. Salah yang terbaik, tuan-tuan. Salah adalah yang terbaik. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang hidup pada ketiga kurung yang pertama. Jadi apabila sebahagian daripada rakyat menceroboh sebahagian yang lain, pemerintah hendaklah menegah mereka berbuat demikian. Rakyat juga boleh dipaksa oleh pemerintah agar tidak melakukan kezaliman pada golongan bukan Islam, ahli zimmah yang menjadi rakyat negaranya. Kita alhamdulillah, tuan-tuan. Tak masalah, tadi saya pergi ke Alustar, naik Grab, jumpa seorang Cina kan. Dia tak setuju apabila kerajaan negeri Kedah mengharamkan judi. Kita naik teksi dia cakap, tanya macam dia. Dia kurang setuju. Dia kata sekarang zaman moden lah, mana boleh haram-haram lah. Itu orang agama lah. Dia kata, dia marah ke Menteri Besar Kedah. Kata, dia haram judi. Kata, judi tu kamu tahu tak? Judi tu kan, dia porok peranda. Kita duit kita jadi membazir. Baguslah kerajaan haram judi. Dia tak nak terima pasal nak modern kan. Dia orang Cina kadang-kadang dia bukan ada agama lah. Dia bukan ada agama. Jadi dia kata apa itu kerajaan harang-harang, itu pusat judi tutup-tutup apa pasal. Dia marah. Saya kata Cina ni berat ni, duduk mana Cina tak apa-apa faham ni. Kadang-kadang banyak je orang Cina faham lah. Di Terengganu satu ketika dahulu, tuan-tuan, apabila kerajaan Terengganu haram judi, ada wanita-wanita Cina ni pergi jumpa Menteri Besar, ucap terima kasih. Terima kasih pada kerajaan kerana mengharamkan judi. Dia kata sebab suami dia bila tak main judi, adalah di rumah. Kalau dia main judi, dia pergi ke pusat judi, tak ada di rumah. Wanita ni apa yang nak dalam hidupnya? Suami sentiasa ada di samping. Itulah perempuan naknya. Masa petang tak ada rumah, malam tak ada rumah, subuh tak ada rumah, suami ke benda. Ya, malam suami mesti ada di samping, siang kerja baru tu. Pasal apa? Pak mereka berjudi, tak tahu apa kena lah tu.